okey, teori fotoelektrik Einstein. Okey, kita guna balik sama ni, kita guna balik. Okey, Einstein dia mengeluarkan teori fotoelektrik Einstein tau. Yang kita gambarkan lah, yang dia dapat hadiah Nobel tu. Okey, dia bukan sembarang lah. Maknanya kajian dia ni sampai satu tahap tu memang diiktiraf tinggi, pengiktirafan yang tinggi. Okey, so fotoelektrik tu sangat dikaitkan dengan Einstein lah. Sebab tu nama dia yang paling besar di kalangan saintis tu. Sebab sampai sekarang masih kita guna benda ni lah. Setiap kuantum cahaya ialah paket tenaga yang diskrit. Dah jelaskan sikit tadi. Terdapat paket-paket tenaga. Okey, ini benda ni saya dulu mengajar benda ni untuk tingkatan 6 tau. Benda ni. Sekarang ni benda ni dah turun ke SPM. Maknanya apa yang you belajar ni sebenarnya abang-abang you yang dulu-dulu belajar masa tingkatan 6. Tingkatan 5 tak belajar. Berkaitan dengan paket-paket tenaga, kuantum semua ni. Okay? Benda ni silibus yang lebih tinggi sepatutnya. Tapi kita tak boleh nak biarkan macam benda tu berlalu begitu. Contohnya biarlah macam tu, kita pun nak belajar macam tu. Tak boleh. Sebab dunia sekarang ni semakin canggih, semakin cepat. Kita tak boleh ketinggalan. Teknologi semakin lama semakin pintar. Jadi kita kena kejar. Kalau you masih lagi nak sampai ke tahap itu baru nak belajar ni tak boleh. Orang luar, orang lain, negara lain, di peringkat sekolah rendah, di peringkat anak-anak kecil tu dah cipta robot. Dia orang dah belajar macam-macam, litar itu, litar ini. Kita nak belajar universiti baru nak buat robot, tak boleh. Jadi kita kena sentiasa majulah, kembang. Okey, sebab itulah silibus itu diturunkan untuk pastikan bila kita sampai ke peringkat yang lebih tinggi, kita lebih advance lah. Kita lebih banyak tahu. Kita lebih bersedia. Tak bolehlah kita dalam keadaan yang tak bersedia, kita nak belajar benda-benda yang hebat payah. Okey, jadi dikata kat sini, paket-paket tenaga daripada alur cahaya itu, dia menyinari permukaan logam lah. Okey, ditembak pada logam. Ini dia cerita semula tau. Dia cerita semula benda yang dia cerita pada 7.1. Kalau you tengok 7.1 tu dia rangkum semua tetapi dalam konteks yang sikit-sikit. Maksudnya dia beri pengenalan. 7.3 ni dia cerita semula apa yang berlaku dalam 7.1 tu. Tapi secara yang lebih detail. Sebab tu dia macam you tengok tadi dah cerita. Memang pun kita dah cerita dah benda tu tadi. Tapi tak detail. Yang ni lebih detail. Okey, apabila satu foton tiba di permukaan logam, tenaga foton tersebut akan diserap sepenuhnya. Kan tadi dah cerita kan? Oleh elektron dan logam tersebut. Tenaga ini digunakan untuk membebaskan elektron. Dah cakap tadi. Daripada logam dan selebihnya menjadi tenaga kinetik fotoelektron. Okey, so ada sedikit pertambahan kat sini. Bukan sekadar untuk bebaskan elektron. Yang nak bebaskan elektron ialah yang minimum yang diperlukan tadi. Yang kita masukkan sebagai tahap minimum tu. Jadi yang lebih tu untuk apa? Yang lebih tu untuk menjadi tenaga kinetik. Tenaga foton tadi. Satu bahagiannya untuk bebaskan. Satu bahagian lagi untuk jadikan dia bergerak. Maknanya bertukar menjadi tenaga kinetik. Okey, so ada dua part lagi dua bahagian. Bukan sekadar untuk bebaskan saja. Untuk cungkil saja elektron daripada permukaan logam. Tapi nak menggerakkan dia. Jadi memerlukan tenaga lain. Kalau dia sekadar tenaga minimum saja yang dia terima, dia cuma sekadar dia cungkil keluar je lah. Dia bebaskan elektron saja. Tapi elektron tu tak digerakkan. Tapi kalau dia ada tenaga yang lebih, maka tenaga lebih tu akan digunakan untuk menggerakkan elektron. Maka akan jadi pula tenaga kinetik. Itu maksud dia Tenaga ini digunakan untuk membebaskan elektron daripada logam dan selebihnya menjadi tenaga kinetik. Lazimnya elektron pada permukaan logam akan memperoleh tenaga kinetik maksimum berbanding dengan elektron yang berada di bahagian dalam logam. Jadi elektron tadi, dia bukannya hanya berada di permukaan saja. Bahagian dalam tu ada juga. Tapi yang bahagian dalam tu susah untuk dicungkil. Sebab elektron yang bahagian dalam tu memerlukan tenaga yang lebih besar. Jadi frekuensi tenaga minimum ataupun kalau kita nak kaitkan dengan frekuensi ambang, itu merujuk kepada elektron yang berada di permukaan. Bukan elektron yang berada di dalam. Kalau yang dalam tu kita tak kaitkan dengan frekuensi ambang. Dia memerlukan tenaga yang lebih besar lagi. Okey Kalau sebut je tenaga minimum ataupun frekuensi ambang,
dia dikaitkan dengan elektron di permukaan. You kena ingat macam tu sebab kalau you belajar lebih detail, dia panjang lagi cerita dia tu. Okey, bagi elektron yang terletak pada permukaan logam. Ini cerita penting ni You kena fokus betul-betul beri perhatian. Okey, tenaga foton yang kita nak, yang kita sebut E sebelum ni lah Okey, tenaga minimum yang diperlukan untuk membebaskan fotoelektrik dan tenaga kinetik maksimum fotoelektron. So, kalau kita ambil persamaan ini, kita boleh tuliskan sebagai E sama dengan W. W ni adalah istilah dia dipanggil work function. Fungsi kerja yang diperlukan, tenaga minimum yang diperlukan untuk membebaskan fotoelektron. Membebaskan elektron tadi. Okay. Nak mudah macam ni lah. W ni ialah tenaga minimum untuk hasilkan fotoelektron. Itu je lah. Kan? Maknanya bila kita bebaskan elektron, itu adalah fotoelektron lah. Mana berapa banyak tenaga yang diperlukan? Tenaga yang minimum yang diperlukan. Kalau dia ada lebih, so untuk tujuan lain pula. Dan selebihnya pula adalah tenaga kinetik yang boleh menggerakkan fotoelektron. Setakat mana yang maksimum dia boleh gerak. Kalau dia boleh bergerak setakat tu je, itulah maksimum dia. Kalau dia ada lebih lagi tenaga, dia boleh pergi lebih lagi bergerak dengan tenaga kinetik yang lebih besar, maka itulah dia punya tenaga yang maksimum tu. Sebab tu dia menggunakan istilah tenaga kinetik maksimum. Dia tak ada tenaga kinetik minimum. Jadi yang lebihnya itu ialah untuk maksimum sebanyak mana tenaga kinetik boleh dihasilkan. Okey, so ini konsep ni nampak penting kat sini kan. Kalau kita tengok ni, sebab tu dia buat dalam tulisan. Dia kena rajin buat tulisan tu. Kalau tidak, dia bagi je rumus dia kan. Jadi rumus dia kata E sama dengan W tambah dengan K max. K max tu lah tenaga kinetik maksimum lah. Okey, dan sebelum ni kita dah dapat jumpa E kita ialah H darab F Okey, so W adalah tenaga minimum tadi. Kemudian darab tambah dengan tenaga kinetik. Tenaga kinetik kita yang sebelum ni kita tahu ialah setengah mV kuasa 2. Okey, so V ni sudah jadi V max. Okey, dan jisim dia lah. Okey, lepas tu dia rearrange balik, dijadikan tenaga kinetik maksimum tu sebagai subjek. Jadi persamaan fotoelektrik Einstein untuk kesan fotoelektrik adalah selaras dengan prinsip keabadian tenaga. Maknanya tidak ada tenaga dibazirkan. Tidak ada tenaga yang hilang begitu saja. Okey, tenaga ditukarkan kepada bentuk yang lain. Itu yang digambarkan lah. So kalau kita kena ingat balik prinsip keabadian tenaga, dia kata tenaga tidak boleh dicipta, tenaga tidak boleh dimusnahkan. Kita tenaga boleh bertukar daripada satu bentuk ke bentuk yang lain. Itu prinsip keabadian tenaga. Maknanya masih lagi menepati prinsip keabadian tenaga. Kalau tanya saintis, memang itu yang berlaku di mana-mana saja. Kita belajar sains ni tak boleh lari daripada tenaga. Belajar berkenaan dengan tenaga. So itu yang berlaku. Okey. Apa jadi pada keadaan ini? Pada frekuensi ambang, fotoelektron dikeluarkan tanpa memiliki sebarang tenaga kinetik. Mana tenaga kinetik dia kosong, sifar. Jadi kalau tenaga kinetik sifar, kalau kita tengok tadi, tenaga kecil je. W tambah dengan K max ni. Okay. Kalau dia pada frekuensi ambang, maksud tak ada tenaga ekstra yang lebih tadi, so tidak ada ni. Tak ada ni. Jadi dia cuma ada E sama dengan W. Maknanya W ni kan tenaga minimum yang untuk membebaskan elektron. Jadi tenaga yang dia terima itu semata-mata untuk bebaskan elektron sahaja. Jadi tidak ada yang nak menggerakkan elektron tu untuk menghasilkan tenaga kinetik tadi. Faham Itu dalam keadaan pada frekuensi ambang semata-mata. Okey, W bila tenaga kinetik 0, maka W sama dengan HF lah. So yang inilah HF. E sama dengan HF sama dengan W. Okey, saya buat dah bentuk macam itulah. Dan kalau you nak guna rumus ni, tanpa ada tenaga kinetik tadi, kita masukkan F kita ni ialah frekuensi ambang begitu. Jadi F0 frekuensi ambang. Kita ulang balik, kita guna tenaga yang formula tenaga daripada awal-awal tadi. Cuma beza dia kalau yang ini ada tenaga kinetik. So kita dua rumus lah. E sama dengan W tambah dengan K max. Okey, kalau kita buat dengan lebih detail, W tambah setengah mV kuasa 2 max. Ataupun dia tak ada tenaga kinetik tu, dia akan jadi W sajalah. Okey.
Ini ganti-ganti, kita kembangkan diganti-ganti dikembangkan jadi macam tu. Okey, kalau yang ini, saya jelaskan sikit. Kalau yang ini, agak-agak kalau you baca, you faham tak kat sini? Ada masalah tak? Yang ini ada masalah tak? Kenapa dia jadi macam ni? Boleh sebab W ni ialah yang inilah. W sama dengan HF0. Lepas tu dia ditukarkan jadi gini lah. Okay. Lepas tu dia bila gabung, dia masukkan dalam bracket, dia keluarkan H tu. Matematik lah ni. Kan? Dia masuk dalam bracket. Kenapa dia nak buat rumus ni? Kenapa dia nak buat? Sebab kadang-kadang soalan dia tanya macam tu je. Dia bagi perbezaan. Frekuensi. Lepas tu dia suruh kita tentukan Vmax katakan. So kita guna formula ni. Kalau kita nak guna rumus yang atas tu, kita tak nampak. Faham tak maksud saya? Kalau kita nak guna rumus yang atas ni, kita tak nampak. Mana-mana rumus yang ada W tak ada F0, tak ada perbezaan F0 dengan F, kita tak nampak. Sebab bergantung pada soalan lah maksudnya. Maknanya kehendak soalan. Ini berlaku macam daripada awal-awal tadi saya bincang kan. Pelajar dia untuk memudahkan, betul tu Afiq. Okey, dia kalau kita tengok kan dia dah belajar dah. Banyak kali belajar. Tapi bila jawab soalan tak boleh. Sebab apa? Sebab benda-benda macam ni tau. Dia tak faham benda-benda macam ni. Yang saya masukkan tu. Sebab apa? Sebab dia tak nampak benda ni. Benda ni kemungkinan kalau dia tak tunjuk dekat sini, dia tak nampak pun benda tu. Dia tak boleh pun nak fikir adanya benda ni. Sebab mungkin dia cuma sampai kat sini saja. Itu maksud saya. Maknanya kalau pelajar yang cemerlang, kan, soalan tu dia nampak lebih. Mana kebat kan, dia nampak lebih dalam lah, lebih detail. Itu beza di antara pelajar cemerlang dengan pelajar biasa. Jadi you nak jadi pelajar cemerlang, you kena lebih banyak buat latihan, lebih banyak membaca, bukan daripada satu sumber saja, berbagai-bagai sumber yang lain-lain juga. Di bawah ni ada cerita lagi pasal frekuensi ambang. Tengok tu. Tenaga minimum diperlukan untuk fotoelektron terlepas dari permukaan logam. Dah berkali-kali saya cerita tadi. Dikenali sebagai fungsi kerja. Tenaga minimum yang diperlukan ataupun W tadi kan. W tadi itulah W. Okay, yang diperlukan untuk fotoelektron terlepas dari permukaan logam dikenali sebagai fungsi kerja. Bahasa Inggeris sebut work function. Work function. Okay, frekuensi minimum. Frekuensi minimum foto cahaya yang menghasilkan tenaga fotoelektrik, frekuensi ambang. Nampak? Frekuensi minimum yang diperlukan. Jadi kalau kita rujuk pada gambar rajah 7.12, graf merupakan satu garis lurus berwarna positif tapi bukan bermula daripada asalan. Okay, dia bermula daripada satu tempat frekuensi yang tertentu. Sama macam VA tadi. Perasan tak? Yang saya tunjukkan graf VA tadi kan sama kan? Bentuk dia sama. So dia ada pada tahap yang tertentu, maka dia akan menghasilkan satu tenaga kinetik. Kalau pada masa bawah daripada frekuensi ambang, tak ada apa pun. Tenaga kinetik pun tak ada. Nampak? Kesan fotoelektrik pun tak berlaku. Sebab di bawah frekuensi ambang. Bila di atas frekuensi ambang, semakin besar frekuensi, maka semakin besar tenaga kinetik. Nampak? Semakin besar tenaga kinetik dihasilkan. Itulah dia. Okey. Sebelah sini tiada kesan fotoelektrik sebelah sini. Maksudnya di bawah frekuensi ambang. Itu je. Hubungan antara frekuensi kerja dan frekuensi ambang bagi suatu logam boleh ditentukan melalui hubungan. Okey, ini dah jelaskan tadi. Fotoelektron akan memperoleh tenaga elektrik apabila frekuensi cahaya melebihi frekuensi ambang. Yes. Semakin tinggi frekuensi ambang satu logam, semakin tinggi nilai fungsi kerja. Semakin tinggi frekuensi ambang, semakin tinggi nilai fungsi kerja. Maknanya W perlu lebih besar lah. Okay? Tenaga minimum yang diperlukan lebih besar kalau fungsi ambang. Jadi dikatakan sini, ini bermaksud tenaga minimum yang diperlukan untuk kesan fotoelektrik berlaku adalah tinggi bila mana frekuensi ambang tu tinggi. Jadi logam yang berbeza mempunyai nilai frekuensi ambang yang berbeza. Contoh, logam A, logam B, logam C kan. Logam A frekuensi ambang dia dekat sini, rendah. Logam B tinggi sikit, logam C lagi tinggi punya. Jadi kalau kita tanya, logam mana yang mudah untuk menjadi ataupun
menunjukkan kesan fotoelektrik. Logam mana? A, B atau C? Jawapan dia logam A lah. Sebab dia memerlukan nilai tenaga minimum yang kecil saja. W yang kecil. Sebab apa? Sebab frekuensi ambang dia rendah. Nampak? Tapi kalau you tengok kat sini, katakanlah kita guna logam C kan. Kita guna logam C, susahlah. Mana kita perlukan tenaga minimum tu yang besar, barulah dia boleh menunjukkan kesan fotoelektrik berlaku. Sebab frekuensi ambang dia tinggi. Ini dia. Penghasilan arus. Ni yang sel foto tu. Okey, yang ni sel foto. Okey, ni logam-logam dia. Antara cesium dengan lithium. Nampak? Cesium dengan lithium. Logam yang berbeza. Okey, fungsi kerja cesium 2.14 elektron volt. Dia punya work function dia. Fungsi kerja. Tenaga minimum. Tenaga minimum 2.14. Kalau lithium 2.5. Frekuensi ambang bagi cesium 5.16 darab 10 kuasa 14. Berbanding dengan lithium 6 darab 10 kuasa 14. 6. Dan tinggi sikit lah. Tinggi sikit. Jadi panjang gelombang maksimum. Okey, ni tak ada masalah lah. Ini lebih panjang. Ini berbeza. Kita nak tengok frekuensi ni. Kita nak tengok frekuensi. Okey. Jadi secara keseluruhan, semakin tinggi fungsi kerja logam, semakin pendek panjang gelombang maksimum yang diperlukan untuk penghasilan arus fotoelektrik. Apabila keamatan cahaya bertambah, arus fotoelektrik dalam lita turut bertambah. Apabila keamatan cahaya bertambah, arus fotoelektrik dalam lita sel foto turut bertambah. Nampak? Dia berkaitan juga. Bukan tak ada kaitan langsung dengan keamatan cahaya tu. Ini penggunaan dia lah aplikasi. Contoh dia macam lampu jalan, solar panel ni. Ini dahsyat ni. Nur Complex Solar Power Plant, Gurun Sahara, dekat gurun padang pasir. Sebuah stesen jana kuasa menggunakan susunan sel suria terbesar di dunia. Stesen ini dijangka siap dibina tahun 2020. Dah siap lah sepatutnya. Mampu menghasilkan kapasiti 580 megawatt. Kegunaan 1 juta penduduk. Selain daripada itu, banyak lagi lah dia punya fungsi-fungsi yang lain. Okey, ini semua fungsi dia lah. Sampailah kepada teknologi yang paling tinggi setakat ini, iaitu teknologi angkasa lepas. Okey, terutamanya digunakan dalam stesen angkasa antarabangsa ISS lah, International Space Station. So, ini teknologi yang paling tinggi lah. Dia menggunakan solar panel, dia memerlukan banyak high-tech. Teknologi yang paling tinggi setakat ni, teknologi yang digunakan pada sebuah ISS ataupun satelit. Okay, satelit pun teknologi tinggi jugalah. Tapi sebab ISS ni kan dia memerlukan tenaga elektrik kan. Dia memang guna sel suria. Okey. Cesium dan lithium, cesium lagi bagus ke kalau macam tu? Yes. Lagi bagus dalam tengoklah untuk apa. Kalau untuk menghasilkan arus elektrik, cesium lagi bagus lah. Sebab dia lagi mudah untuk membebaskan elektron untuk menjadi fotoelektron. Dah habis. Okey, itu konten lah. Baca lagi lah. Baca lagi mungkin tak apa jelas lagi. Sikit-sikit. Okey, baca lagi, baca dan baca. Tak faham, tanya lagi.